Allah Subhanahu Wa Taala senaraikan sifat-sifat mereka ni yang jelas sekali amat jauh berbeza dengan sifat Rasul Allah Subhanahu Wa Taala dan juga orang mukmin. Jadi kesimpulan dia ialah orang mukmin dilarang daripada terpengaruh ataupun terkesan dengan mereka ini kan, dan boleh amat jelas perbezaan di antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang mengatakan mereka ni adalah orang-orang yang sebenarnya mengambil berat tentang kaum mereka, tentang isu kan, yang menimpa kaum mereka ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kan menjelaskan juga kenapa mereka jadi macam tu kan. Mereka jadi macam tu kerana angkana dza malin wa banin. Kan, ayat 14 Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kerana mereka ni kan, merasa diri mereka ni banyak kan, kana dza malin, mempunyai malin kan, pemilik kepada malin, harta, wa banin, anak-anak yang banyak kan, kerana dia kaya dan banyak anak kan, angkana dza malin wa banin kan. Dan ini menyebabkan mereka menolak kan, apabila dinyatakan amaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, Nadhir ini, mereka menolak kan. Mereka mengatakan ini adalah kan, antara tuduhan dia, ini adalah asatirul awwalin, dia adalah kisah-kisah dongeng-dongeng kan, orang-orang yang dahulu kala kan, yang ditiru oleh Rasulullah SAW kan, direka-reka oleh Rasulullah SAW kan. Tapi Allah kata sanasimuhu alal khurtum, kelak pasti kami akan menandakan, memberi tanda kepada mereka ini pada belalai mereka, pada hidung mereka ni kan, tanda orang-orang yang menolak, menafikan kebenaran ni kerana kan, kesombongan kan. Di dalam ayat yang kita akan baca malam ni insya-Allah, blok 17 hingga 34 ni adalah kisah tentang Allah SWT menjelaskan tentang orang-orang yang telah tewas dengan ujian daripada yang Allah SWT berikan kepada mereka, ujian mereka daripada kekayaan dan banin kan, angkana dza malin wa banin, kerana mereka merasakan mereka diberi banyak kekayaan dan juga harta dan juga anak-anak kan, ada kuasa, ada pengaruh. Jadi mereka merasakan mereka adalah orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu sikap mereka daripada sebab itu sikap mereka menjadi sikap yang amat dalam ayat yang kita baca, Allah SWT mensifat mereka ni sebagai utullim ba'da dzalika zanim. Tabiat mereka ni kasar, tidak ada kelembutan dalam hati mereka, tidak merasai kesusahan orang lain kan, tidak peka ataupun sensitif dengan perasaan dan tekanan yang dirasai oleh orang lain, orang miskin, orang yang anak yatim dan sebagainya kan. Jadi diceritakan dalam blog ni tentang Ashabul Jannah. Kisah Ashabul Jannah ni tidak dijelaskan dengan jelas kat sini sama ada kisah ni benar-benar berlaku ataupun kisah yang diceritakan oleh Al-Quranul Karim. Tapi kemungkinan besarnya kisah ni benar-benar berlaku lah kan. Kerana kan, ini adalah bandingan ataupun penceritaan terhadap sifat pemuka-pemuka Quraisy ni yang merasakan kekayaan dan keturunan dan kuasa yang Allah SWT berikan kepada mereka adalah sebagai kelebihan mereka, dan menafikan kepada kebajikan orang lain
yang sepatutnya ada hak di atas apa yang Allah SWT kurniakan kepada mereka ni kan, khususnya orang-orang yang miskin kan. Jadi untuk orang yang jadi bersikap macam ni kan, kenapa? Kerana mereka mendustakan hari pembalasan sebenarnya kan. Sebab itulah mereka lebih mementingkan melihat kekayaan dan juga banin kan? Anak-anak ni lama pengaruh zaman tu kan, kekuasaan, pengikut adalah satu yang menentukan kedudukan ataupun hubungan Allah SWT dengan mereka. Tapi Allah SWT menjelaskan bahawa orang-orang yang macam ni, apakah pembalasan, apakah akibat yang Allah SWT akan kenakan kepada mereka. Ini kita baca insya-Allah dalam blog ni kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Balawna, bala kan, bala ni adalah ujian kan. Sesungguhnya kami telah menguji mereka. Inna balawnahum, balawna ni adalah jamak kan. Kami telah menguji mereka semua, orang-orang musyrik Mekah ni, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun. Kama balawna ashabal jannah. Al-jannah kat sini adalah kebun kan, dia bukan syurga kan. Ashabal jannah id aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Ketika mana mereka ni bersumpah bahawa mereka pasti akan memetik hasil pada pagi hari kan. So mereka ni duduk bercakap waktu malam ni kan, ataupun sehari atau beberapa hari sebelum mereka mengambil hasil tanaman mereka dengan penuh keyakinan bahawa mereka akan dapat mengutip hasil mereka, hasil daripada tanaman dan juga ladang mereka ni, dan esok pasti mereka akan dapat mengambilnya tanpa masalah. Ini adalah pemikiran dan juga psikologi orang-orang yang rasa ada malin wa banin kan, an kana dha malin wa banin. Mereka rasa harta dan juga pengaruh dan keturunan, pengikut, anak-anak yang mereka ada ni adalah sesuatu yang telah pasti dalam genggaman mereka, dan tidak terlintas dalam pemikiran mereka bahawa satu hari mereka akan, Allah SWT boleh hilangkan dengan tiba-tiba semua yang mereka ada ni, dan mereka akan kembali balik tak ada apa-apa kan. Ini adalah amat mudah bagi Allah SWT. Ini yang Allah nak ceritakan dalam kisah ni kan. So bagi mereka tidak terlintas dalam fikiran mereka bahawa ada satu kuasa kan. Dalam surah Al-Mulk Allah kata kan, amintum man fis samai an yakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamut. Kan, adakah mereka ni merasa aman, merasa relax, lupa bahawa Allah yang berada di langit kan, man fis sama kan, kuasa yang ada di langit, man fis sama ni an yakhsifa bikumul ard, boleh menggegarkan bumi ni kan, ataupun an yursila alaikum hasiba. Man fis sama ni boleh yursila alaikum hasiba, menghantarkan kepada mereka angin yang berisi batu-batu yang boleh merosakkan ke semua apa yang mereka ada kan. Angin taufan, ribut kan. Jadi inilah yang Allah SWT ceritakan berlaku kepada ashabul jannah, pemilik kebun kan. Jadi tidak pentinglah kita sebenarnya nak menentukan di mana tempat, sebab salah setengah orang suka duk cari kan, ni tempat ni kat mana. Macam kisah di dalam surah Al-Kahf ada juga diceritakan tentang ashabul jannatain kan, pemilik dua kebun. Dan, ada yang kata pendapatnya di Yaman, ada yang kata di Ethiopia, Habsyah, ada yang kata di rata-rata lah. Begitu juga kisah ashabul kahfi kan. Sebenarnya bila Al-Quran mendiamkan cerita ni, tak diceritakan di mana tempat dia, tak penting sebenarnya. Yang Allah SWT suruh fokus adalah
mendapat pengajaran dan kefahaman daripada kenapa Allah SWT mengetengahkan cerita ni kan. So tempat dia dan juga bila berlakunya benda ni tidak penting. Kita pun tak payah bagi perhatian sangat kan. Sama ada dia memang satu kes yang tertentu atau untuk memberi gambaran saja, itu tak penting kan. Yang penting kita fokus kepada apa yang Allah SWT nak ceritakan. So cerita ni kalaupun tidak betul-betul berlaku, tapi dia adalah cerita yang amat biasa, yang Allah SWT nak jelaskan amat mudah untuk dilakukan oleh Allah SWT kan. Wala yastathnun, tapi mereka istithna yastathnun ni ialah mengecualikan. Mereka tidak mengecualikan kan, dalam terjemahan ni, katanya saya letak terjemahan kan, mereka tidak mengecualikan. Banyak terjemahan tafsir ni memaknakan ini dengan mereka tidak mengucapkan insya-Allah kan. Sepatutnya mereka kata besok pasti kita akan dapat hasil ni kan. Wala yastathnun ni sebenarnya dan mereka tidak mengecualikan kan. Tapi makna yang lebih tepat yang saya terima juga dalam tafsir yang tadabbur Quran ni, dia jelaskan bahawa wala yastathnun ini kan, dalam konteks yang ini lebih jelas lagi adalah sesuai dengan perbandingan sifat pemimpin Quraisy yang diceritakan kan, dalam ayat 13 ni kan. Dan juga yang tak suka nak bagi makan orang miskin, bantu orang yang memerlukan kan. Ini adalah bermaksud mereka tidak menyisihkan hasil yang mereka akan kutip ni untuk diberi kepada orang yang memerlukan, orang miskin kan. Jadi ini adalah makna yang kita pegang dalam wala yastathnun ni kan. Sebab kalau tidak mengucapkan insya-Allah ni, dia bukan isu yang sedang dibincangkan kat sini, tapi isu yang sedang dibincangkan sebenarnya adalah isu masalah orang-orang yang akan Allah kata utullim ba'da dzalika zanim. Mereka ni keras hati mereka ni kan. Tidak ada pertimbangan kepada orang yang memerlukan kan? Jadi sebab itulah wala yastathnun, mereka tidak mengasingkan kan. Sebenarnya ini juga hujah mengatakan keadaan ni kerana ini pernah diceritakan di dalam Bible. Ada cerita kan, kalau kita baca chapter Leviticus 19 ayat 10 kan, disebut dalam tu kan bahawa ini adalah sebenarnya kebiasaan orang-orang yang dulu, orang yang soleh, yang ada hasil tanaman semua ni, bila mereka mendapat hasil, mereka akan letak sebahagian untuk orang yang miskin kan. Dalam Leviticus ayat 19, chapter 19 ayat 10 ni, verse 10 kan, dia kata, nor shall you glean your vineyard, nor shall you gather the fallen fruit of your vineyard, you shall leave them for the needy and for the stranger. I am your Lord, your God. Maknanya Tuhan dalam Bible ni memerintahkan mereka supaya jangan bersihkan kesemua sekali kebun hasil yang jatuh ni kan, dan jangan kutip hasil yang jatuh ke tanah ni, biarkan dia. Sebab kan, leave them for the needy and for the stranger, untuk orang yang memerlukan dan juga orang-orang yang dalam perjalanan musafir dan sebagainya kan. Ini adalah perintah daripada I am your Lord, your God kan. Maknanya ini adalah kebiasaan yang telah dibuat oleh orang yang terdahulu kan. Jadi wala yastathnun ni lebih merupakan maksud dia merujuk kepada ni kan, keadaan ni kan. Kemudian kan Allah kata fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naimun. Tanpa mereka sedari kan, fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbik kan? Lalu kebun itu ditimpa bencana min rabbik, maknanya yang menimpakan bencana kepada kebun mereka ni adalah Tuhan Allah, Rabb, Tuhan mereka. Rabb
yang maha berkuasa kan, yang Al-Aziz kan. Dalam surah apa Al-Mulk, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dia ada tabaraka ni meliputi Al-Aziz dan Al-Ghafur Ar-Rahim kan. Kita telah bincang kan. So ini adalah manifestasi sifat Al-Aziz Allah Subhanahu Wa Taala ni kan. Fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbik. Lalu kebun itu tafa 'alaiha ta'ifun min rabbik, ditimpa bencana yang ditimpakan oleh Rabb mereka kan. Sedangkan mereka dalam keadaan tidur, wahum naimun kan. Mereka tengah tidur malam-malam. Allah kata, Allah Subhanahu Wa Taala telah menimpakan satu perkara yang tak disebut kat sini kan. Ta'ifun min rabbika wahum naimun, sedangkan mereka tengah tidur. Kebun mereka tu telah fa asbahat kas-sarim, kebun tu jadi hitam gelap seperti malam yang gelap gelita. Dan hasil yang dalam kebun tu habis semuanya sekali. Tak ada dah dalam masa yang pendek saja. Kan telah dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan seolah-olahnya macam terbakarlah kan. Sebab dia fa asbahat kas-sarim ni maknanya seolah-olahnya jadilah kebun itu kas-sarim ni, malam seperti malam yang gelap gelita kan. Semuanya menjadi macam arang terbakar kan. Ini adalah apa yang Allah telah buat kepada kebun dengan tiba-tiba tanpa amaran pun kan. Dan kebun tu dihancurkan secara total sehingga tidak ada bekas lagi kan. Ini adalah penjelasan berkaitan dengan ayat di permukaan surah di mana kan, pimpinan Quraisy ni mengolok-olokkan azab Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka tidak dapat nak faham dari mana akan datangnya azab kan yang dijanjikan ni, yang diancam oleh Rasul ni, dan dalam bentuk macam mana nak datang ni kan. Tengok-tengok tak datang-datang pun kan. Dan mereka masih lagi ada banyak harta dan anak-anak, ada pengaruh, tak ada lagi azab ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bahawa azab ni boleh datang di atas muka bumi ni dengan sekelip mata tanpa amaran kan. Dalam sekelip mata ni saja semua yang mereka ada boleh diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan. Walaupun hampir-hampir dah nak ambil dah hasil dia. Mereka kata kan, besok kita akan kutip kan. Id aqsamu la yasrimunha musbihin, pagi besok pasti mereka setelah bersumpah kan bahawa mereka pasti akan dapat mengambil hasil mereka. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala telah menghalang apa yang mereka yakin mereka dapat lakukan ni kan. Jadi mereka ni dalam keadaan ketika mereka tengah tidur, naimun kan, bukan naimun ya. Naimun makna lain pula, naimun kan. Naimun ni tidur kan. Naim ni orang yang dapat nikmat kan. Kalau naimun orang yang tidur. Naimun orang yang mendapat nikmat kan. Fatanadaw musbihin. Lalu pada pagi hari, fatanadaw musbihin, di pagi itu mereka saling panggil memanggil. Tanadaw daripada perkataan nida kan. Nida ni, nada ni panggil kan. Tanadaw ni orang ni panggil orang ni, "Oh, jom cepat kita pergi" kan. Macam itulah maksudnya kan. Tanadaw. Fatanadaw musbihin, di waktu pagi, sabah, di waktu sabah, musbihin, mereka bangkit tu, mereka pun cepat-cepat, amat excited kan. Siapa-siapa yang kalau kita amat menanti-nanti besoknya nak buat satu benda, pastilah malam tu kita tidur pun tak berapa nak lena kan, sebab seronok sangat kan. Jadi pagi-pagi hari-hari besok mereka saling panggil memanggil. Anirdu ala harthikum in kuntum sarimin. Anirdu ala harthikum, pergilah ke harthikum, kebun kamu ni pagi-pagi lagi kalau kamu betul-betul nak memetik hasil. Anirdu ala harthikum in kuntum sarimin. Sarimin kalau kamu nak menjadi orang yang menuai, memetik hasil ni. Dia ada dua kan, harthikum, dia ada harth, ada jannah. Dia ini adalah ashabul jannah, pemilik kebun. Harth ni ada dia kebun, struktur kebun orang Arab ni biasanya dia ada dua bahagian kan. Satu bahagian di luar,
yang dipagarkan oleh pokok-pokok yang besar-besar, pokok tamar misalnya, dia tanam kat luar. Di dalam tengah-tengah tu dia akan tanam pokok anggur, sayur-sayuran dan sebagainya, buah-buahan yang kecil-kecil ni kan, yang itulah sebenarnya dia nak tanam kan. Itu dia panggil harth kan. Harth ni adalah bahagian dalam kebun kan. Lepas tu di sini tak disebut jannah tu kan. Anirdu ala, dia tak kata jannatikum, harthikum in kuntum sarimin. Pergilah pagi-pagi ke kebun kamu kalau kamu hendak menjadi orang yang memetik hasil kan. Sebab apa dia berkata macam tu? Sebab mereka nak pastikan jangan orang miskin dah masuk dulu ke kebun dan ambil hasil daripada kita ni kan. Maka fantalaqu wa hum yatakhafatun, mereka pun berangkat sambil yatakhafatun, saling bisik-membisik kan. Takhafatun, tanadau, itu menujuk kepada dua kan, keadaan yang dua pihak saling kan, tasa'al, itu dua pihak saling melakukan benda yang ada tindak balas dan tindakan dan tindak balas kan. So fantalaqu wa hum yatakhafatun, mereka pun intalaq, pergi berangkat sambil berbisik-bisik kan. Sebab apa Allah ceritakan ni? Sebab nak menceritakan mereka ni duk risau sangat kan. Nanti kan, kalau kita lambat, orang miskin ni akan masuk kan, ambil hasil ni kan daripada kita. Bukan ambil semua, ambil sikit je kan. Mungkin mereka akan ambil dulu, kita tak dapat ambil dulu kan. Alla yadkhulanna al-yawm alaikum miskin. Jadi mereka kata alla yadkhulanna al-yawma alaikum miskin, pada hari ni jangan sampai ada orang miskin yang masuk ke dalam kebun kamu kan. Ini adalah peringatan sebahagian mereka kepada sebahagian lain kan. Jadi rancangan mereka adalah untuk menyekat orang miskin ini daripada masuk. Apa yang Allah cerita ni setakat ni kita baca ni, kita kena faham ini adalah bandingan yang Allah nak cerita dengan sikap ataupun sifat jiwa dan peribadi akhlak pemimpin-pemimpin Quraisy ni kan. Macam inilah sikap mereka kan. Kalau dalam bahasa hari ni sebut bahasa kiatsu kan, dia nak bolot semuanya pada diri dia kan. Dia tak mau hilang satu-satu bahagian pun kan. Semuanya nak pastikan supaya mereka dapat apa yang mereka, dan mereka amat yakin dengan apa yang mereka nak dah usahakan, mereka akan dapat kan. Wa ghadaw ala hardin qadirin, dan berangkatlah mereka pada pagi hari itu. Ala hard ni adalah penuh kesungguhan, keyakinan, penuh semangat kan. Wa ghadaw ala hard, ghada ni pada hari itu mereka pun pergilah kan. Ghada ni berangkat kan. Qadirin untuk menunjukkan ni adalah maknanya qadirin ni menunjuk keyakinan, dalaman yang tinggi dengan kemampuan mereka untuk capai apa yang mereka hendak kan. Mereka amat yakin bahawa mereka akan dapat. Ini makna yang kita pegang dalam terjemahan tu. Biasanya dia kata ini adalah qadirin, ini adalah kemampuan, sedangkan mereka mampu untuk menolong orang miskin kan. Tapi mungkin lebih tepat dengan hardin qadirin tu. Hardin ni kesungguhan, penuh semangat, keyakinan yang amat tinggi bahawa mereka akan dapat apa yang mereka hendak ni. Itu satu makna dia kan. Falamma ra'awha qalu inna ladallun. Ketika mereka melihat kebun tu, mereka berkata sesungguhnya kita ni orang yang telah sesat kan. Sebab tengok-tengok kebun yang mereka sangka kebun mereka tu sebenarnya tak seperti mana kebun mereka. Nampak telah hitam pekat, fa asbahat kasarim kan. Jadi seperti malam-malam yang gelap gelita. Hasil dia dah tak ada dah. Jadi mereka sangka mereka telah sesat jalan. Bal nahnu mahrumun, bahkan kita tidak memperolehi apa pun kan. Diharamkan daripada kita maksudnya kan. Bal nahnu, bahkan kita ni telah ditegah, diharamkan daripada mengutip hasil ni. Bal nahnu mahrumun, kita telah hilang apa yang kita harap-harapkan kan. Tadi seorang daripada mereka ni kata tak ni kita sesat ni, silap, bukan tempat yang kita nak tuju kan. Tapi yang lain kata bukan, bahkan sebenarnya kita telah pun
hilang. Apa yang kita hendak harap-harapkan ni telah pun terhalang, hilang daripada kita, kan? Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Berkatalah, kan? Awsatuhum ni sebenarnya tengah, orang yang tengah di antara mereka, kan? Qala awsatuhum, dia wasat ni, awsat ni sebenarnya maksud dia yang tengah, kan? Sebab itu ada pendapat yang kata dia ni depa ni adalah adik-beradik, satu adik-beradik anak orang kaya, kan? So ni adalah adik-beradik yang tengah, yang di tengah tu, kan? Tapi awsatuhum yang kat sini, kan, lebih mungkin lebih tepat lagi adalah yang di tengah ni biasanya merujuk kepada orang yang paling soleh, yang paling benar, yang paling baik, kan, yang paling bijak ke di antara mereka, kan? Alam aqul lakum laula tusabbihun, bukankah aku telah aqul lakum, telah katakan kepada kamu, laula tusabbihun, kenapa kamu tidak bertasbih memuji Tuhan kamu, kan? Membesar dan menyembah Tuhan kamu. Laula tusabbihun, kenapa kamu tidak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hasil yang diberi, yang sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut Allah boleh bila-bila hilangkan hasilnya, kan? Jadi dia kata laula tusabbihun, kan? Kenapa kamu tidak ingat, mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala, balikkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja rezeki, apa yang kita dapat, semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dia peringatkan, kan? Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Maka mereka telah mengucapkan, tadi qala, bahasa Arab ni qala seorang, kan? Jadi seorang daripada itu berkata, awsatuhum tu, kan, seorang. Yang ramai-ramai pula kata qalu, ayat 29, kan? Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Maka mereka mengucapkan, maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim, kan? Ini tersedar, mereka tersedar bahawa mereka telah silap, kan? Jadi ucapan ni sebenarnya satu perkara yang kita nak kena faham, ya. Sedar ni setelah ditimpa azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak ada apa-apa, kan? Bila dah nampak azab di depan mata, taubat tidak diterima lagi, kan? Azab yang akan menghancurkan lah, kan? So inilah juga ucapan Fir'aun ketika dia sudah dia hampir tenggelam di Laut Merah, kan? Masa dia kejar Nabi Musa, dalam surah Al-A'raf dia ceritakan, masa dia nak lemah tu dia kata amantu bi rabbi wa rabbi Musa wa Harun, kan? Aku beriman kepada Tuhan, kan? Tuhan Musa dan Harun, kan? Tapi ketika itu Allah SWT tak terima lagi, dan Allah SWT telah lemaskan dia, kan? Jadi ucapan macam ni telah terlambat. Yang Allah SWT nak ceritakan, tersedarnya mereka ni sebenarnya telah terlewat, kan? Allah telah ambil balik apa yang sepatutnya mereka dapat ni, kan? Fa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatalawamun. Maka mereka pun mula saling berbalah, kan? Berhadapan dan saling menyalahkan, menuduh, kan? Selepas terima pembalasan Allah ni, masing-masing kata ni salah kamu lah, ni salah kamu lah, dan hakikatnya semuanya bersalah, kan? Qalu ya wailana inna kunna taghin. Mereka berkata, celakalah kita, sesungguhnya orang-orang kita adalah orang-orang yang melampaui batas. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya nak membayangkan sikap pemuka-pemuka Quraisy ni, kan? Saling salah menyalahkan. Nanti bila tiba masa mereka diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setengah-setengah mereka ni memang antaranya ada yang telah terbunuh dalam perang Badar, akhirnya dicampak di apa Telaga Buta, kan? Mayat-mayat mereka ni semua dicampak ke Telaga Buta, kan? Abu Jahal antaranya, kan, yang telah mati masa perang tu. Itu adalah, dan mereka telah mati di tangan orang-orang yang tidak dikenali dari kalangan Muhajirin, kan? Yang perang tanding pedang, kan? Orang-orang, jadi ini sebenarnya adalah kehinaan kepada mereka, kan? Jadi ketika itu tidak ada lagi sebenarnya apa nama taubat, kan? Ketika mana hampir dah nyawa dia nak habis, tidak ada lagi taubat, kan?
inilah juga sikap pemimpin Quraisy ni bila mereka dalam perang Badar tu berbalik, mereka telah satu sama lain kan, saling salah menyalahkan kan. Akhirnya mereka mengakui kesalahan mereka setelah terlambat, semua yang telah diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan. Asa rabbuna an yubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Harapan mereka adalah mereka nak harap mereka akan dapat pengampunan. Bukan saja mereka nak pengampunan tu kan. Ini adalah psikologi orang-orang yang macam ni kan. Mereka nak pengampunan tu satu, mereka hendak juga supaya digantikan, Allah ganti balik dengan kebun yang lebih baik daripada yang ni. Tapi sebenarnya undang-undang dan peraturan Allah dalam hal ni, setelah terlewat macam ni, tidak ada lagi penerimaan taubat, Allah SWT telah hancurkan semuanya kan. Tidak ada yang tersisa lagi dah kan. Jadi sunnatullah dia, peraturan undang-undang Allah SWT dalam hal ni adalah pengampunan setelah terlambat ataupun azab sudah tidak diterima lagi kan. Jadi ini adalah peringatan untuk kes pemimpin Quraisy ni kan. Mereka ni harap Allah akan memberikan ganti. Asa rabbuna an yubdilana, badal ni ganti kan, khairan minha, yang lebih baik daripada apa yang ada ni kan. Itu pun tidak lagi sedar kan, walaupun mereka telah melakukan dengan sikap yang amat buruk kan sebelum ni, tapi masih lagi mereka mengharap Allah SWT akan bagi yang lebih baik lagi pada mereka kan. Mereka tidak pertama patutnya concern yang penting adalah untuk bertaubat kepada Allah SWT, memperbaiki diri mereka kan. Dan mereka sepatutnya sedar sikap kita ni amat buruk kan. Tapi tidak ada satu komitmen untuk mereka mengubah diri mereka kan. Cuma mereka harapkan Allah SWT akan ganti yang lebih baik bagi mereka kan. Asa rabbuna an yubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Sesungguhnya kita ni adalah mengharapkan kan, daripada Tuhan kita kan. Raghibun ni harap, mengharapkan. Dia kata dia tulis ampunan kan, tapi sebenarnya lebih tepat dia kata mengharap supaya Allah gantikan kepada kita yang lebih baik daripada ini kan. Allah kata kadzalikal azab. Hakikat dia sebenarnya apa yang berlaku pada kamu ni adalah kadzalikal azab. Inilah begitulah Allah SWT akan mengazab kan, sesiapa saja yang sepatutnya diazab kerana pendustaan mereka kan, sikap mereka ni kan. Ini adalah peringatan kepada pemimpin Quraisy ni kan. Kadzalikal azab, macam itulah azab yang akan ditimpakan Allah. Wala azabul akhirah akbar, tapi azab di akhirat nanti akan lebih besar. Lau kanu ya'lamun, sekiranya mereka mengetahui. Ini adalah bentuk, Allah kata macam inilah bentuknya yang akan datang azab dunia ni kepada kamu. Dia datang tiba-tiba dan tanpa peringatan. Sebelumnya sudah diberi peringatan kepada mereka, tapi sebelum kehancuran yang mereka akan terima ni tidak akan ada peringatan kan. Peringatan yang dah ada tu cukuplah sepatutnya untuk mereka, tapi mereka tidak bertindak kan. Jadi Allah kata innalil muttaqin inda rabbihim jannatin na'im. Orang-orang yang bertakwa pula disediakan syurga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhan dia kan. Itu adalah lawan kepada orang-orang yang azab, kadzab ni kan, pendustaan, yang mendustakan kan. Okay, itu insyaAllah kita habis blok ni. So bagi kita akan sambung lagi pembincangan Allah SWT terhadap orang-orang yang pemuka-pemuka Quraisy ni kan, dengan sikap mereka ni, macam mana Allah SWT menangani dan berhadapan dengan mereka kan. Setelah diceritakan satu kisah ni kan, besok Allah SWT kita akan baca apa yang Allah SWT akan hujahkan seterusnya pada mereka dalam blok ayat 35-43 kan. So insyaAllah pagi besok kalau di panjang umur kita akan jumpa lagi kan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka